Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Kumpulan ini akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Cabaran Pembinaan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Berbilang Kaum. Nama saya Muhammad Iskandar Batrisha bin Muhammad Jaidi dan nombor kad matrik saya ialah 07DIP21F1039. Jadi yang pertama iaitu pengenalan. Di dalam pengenalan, kita mempunyai isi seperti apakah itu jati diri dan kepentingan jati diri. Jadi apakah itu jati diri? Jati diri itu ialah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu dan sesuatu bangsa. Unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Selalu dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat dan negara. Pengertian lain ialah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Ia merujuk kepada keteguhan hati dan kekuatan jiwa seseorang. Yang kedua, kita ada kepentingan jati diri. Kepentingan jati diri bagi diri sendiri ialah dapat menjalani kehidupan bahagia dan mendapat ketenangan, dihormati masyarakat setempat, dapat mengelakkan diri daripada pengaruh negatif dan dapat mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Selain itu, kepentingan jati diri bagi masyarakat ialah dapat memupuk semangat kerjasama sesama masyarakat, kesepakatan antara masyarakat mudah dicapai dan dapat membentuk perpaduan yang utuh antara masyarakat. Seterusnya, kepentingan jati diri bagi negara pula ialah dapat memantapkan pucuk pimpinan negara, dapat menjamin keharmonian negara, dapat meningkatkan ekonomi negara, dan akhir sekali, dapat menjadi perisai utama untuk mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara dari semua aspek khasnya penjajahan minda. Selepas kita melihat apakah jati diri dan kepentingan jati diri semestinya mempunyai cabaran. Dan di dalam cabaran jati diri ini mempunyai 4 segi, iaitu dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan dari segi globalisasi. Dari segi politik, parti politik wujud demi mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat demi negara. Cabaran pula wujud kerana setiap kaum diwakili oleh parti politik sendiri yang bertujuan untuk memelihara hak kaum dan menyuarakan pendapat mereka. Namun begitu, terdapat pemimpin yang bermain taktik kotor dengan menghasut pemikiran rakyat dan mengapi-apikan sentimen perkauman demi kepentingan diri sendiri. Setiap kaum akan cuba mengelakkan dominasi mereka dalam bidang mereka dan ini akan menyebabkan kaum lain tidak dapat memecah masuk ke dalam bidang tersebut. Seterusnya, dari segi ekonomi. Ketika zaman penjajahan British, mereka menjalankan dasar divide dan rule, di mana mereka memisahkan kaum-kaum utama di negara itu, yaitu Melayu, Cina, dan India, mengikut bidang-bidang ekonomi seperti masyarakat Melayu. Mereka ditempatkan di bidang pertanian dan ditempatkan di kawasan perkampungan. Masyarakat Cina pula di bidang perlombangan dan ditempatkan di bandar. Bagi masyarakat India ditempatkan di kawasan ladang-ladang getah. Hasil daripada perkara ini menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan hubungan bertambah renggang. Selain itu, timbul perasaan curiga dan mewujudkan jurang ekonomi antara kaum-kaum terbabit. Perbezaan pekerjaan membataskan interaksi sosial antara mereka. Kesannya, perasaan prasangka dan perkauman menjadi lebih kuat. Dari segi sosial, pemisahan penempatan merenggangkan hubungan etnik dan interaksi pelbagai etnik. Kesannya akan menimbulkan perasaan prasangka dalam kalangan etnik. Pengasingan sistem pendidikan hanya berkisar dalam kalangan etnik yang sama, contohnya SK, SJ, KC, SJ, KT. Kesannya kepercayaan antara masyarakat berbilang kaum semakin hilang. Dari segi globalisasi, perhubungan pantas tanpa sepadan atau pengaruh barat, budaya ini bukan sahaja merosakkan jati diri seseorang, malah meruntuhkan pembentukan kepribadian seseorang. Contoh pengaruh barat yaitu pahaman ideologi hedonisme, punk, black metal, dan lain-lain. Budaya tersebut diterima masyarakat. Ianya boleh membawa kesan buruk terhadap perpaduan.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Ahmad Safwan bin Putri bernomor matriks 07 di IP 21F1041. Cabaran masa kini. Yang pertama ialah kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia. Kemasukan etnik baru yang mempunyai latar belakang etika dan budaya yang berbeza apabila dibandingkan dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Perkara begini akan mengakibatkan berlaku kurang kesefahaman antara kumpulan etnik ini kerana Malaysia sendiri terdapat pelbagai pendapat, pandangan dan sejarah mengenai etika dan peradaban daripada sejarawan-sejarawan sejak dahulu lagi. Oleh itu, perkara ini akan memberi impak dan cabaran dalam membina etika dan peradaban di Malaysia. Yang kedua ialah kepemimpinan negara yang lemah. Seseorang pemimpin itu akan dijadikan sebagai idola dan ikutan oleh rakyat-rakyatnya. Sekiranya pemimpin itu sendiri gagal menerapkan nilai etika dalam diri, apatah lagi rakyat-rakyatnya. Apabila sebuah negara itu mempunyai seorang pemimpin yang berwibawa dan beretika, nescaya masalah perebutan kuasa politik dan ekonomi dapat dielakkan dan dikawal dengan sebaiknya apabila berlaku daripada belakang. Yang terakhir ialah masyarakat yang mementingkan kebendaan. Masyarakat bersikap netralistik sehingga mengetepikan nilai etika dalam diri mereka. Kebiasaannya terdapat sikap dalam ibu bapa yang mementingkan kebendaan kerana memikirkan taraf hidup yang semakin tinggi dan mewah. Sebagai contoh, ibu bapa yang bekerja lebih masa sehingga melupakan tanggungjawab diri dengan mengabaikan pemantauan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mengurangkan sikap materialistik dan merancang kehidupan dengan lebih sistematik supaya aktiviti anak-anak dipantau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mazlan Minjeng. Nama matriks saya 07 DP 21F1043. Saya akan menerangkan tentang keruntuhan institusi kekeluargaan. Keruntuhan institusi kekeluargaan dengan ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan kasih sayang dan pendidikan agama. Kemerosotan mengabaikan kasih sayang dan pendidikan. Kemerosotan dari segi asuhan dan bimbingan untuk anak-anak dilihat sebagai salah satu punca selain masyarakat yang bersifat materialistik. Anak yang rasa dirinya dihargai oleh ibu bapa biarpun ilmu agama kurang pasti akan menghindarkan diri daripada melakukan pelbagai aktiviti tidak sihat sebab mahu menjaga air muka ibu bapa mereka. Seterusnya, tiadanya sikap bertanggung jawab dalam diri sendiri. Kerusakan suatu bangsa berlaku apabila kerusakan moral berpunca daripada sikap tidak bertanggung jawab membudaya pada bangsa itu. Mukyat Jian 1986 aspek tidak bertanggung jawab terbagi kepada dua. Yang pertama, bertanggung jawab dan orang lain. Yang kedua, tanggung jawab harta benda awam. Isi yang pertama, sikap tidak bertanggung jawab terhadap orang lain seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri. Isi yang kedua, sikap bertanggung jawab terhadap harta benda pula berkait rapat dengan merosakkan harta benda awam. Isi yang ketiga, individu yang tidak bertanggung jawab akan terus terjerumus dalam kancah masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Selain itu, pengaruh media massa juga antara salah satu pengaruh tajuk ini. Pengaruh media massa. Pembentuk akhlak masyarakat menghadapi cabaran dari pengaruh media massa yang memberi kesan negatif kepada akhlak masyarakat, khususnya golongan remaja. Isi kedua, media massa haruslah berperanan bersama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab bagi membentuk, memupuk dan mempromosikan nilai-nilai akhlak yang mulia. Yang ketiga, pengamal media haruslah bersedia mengkritik mendedahkan setiap perlakuan yang menyimpang dari nilai-nilai keagamaan, budaya masyarakat, keagamaan, kebudayaan masyarakat. Isi yang keempat,
Setiap paparan dan rancangan yang disiarkan haruslah mengambil kira kesan kepada masyarakat, sama ada jangka panjang atau pendek, dan tidak hanya memikirkan keberuntungan populariti semata-mata. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.